berkaitan ini juga ada lawatan daripada Timbalan Menteri. Kementerian baru yang dipecahkan baru ini, Yang Berhormat Saudara Kamal Nasir. Saya faham beliau turun tu untuk meninjau perkembangan semasa loji-loji yang sedang kita bina di Kedah ni. Tetapi mungkin ucapan dia tu diviralkan tentang part negatif saja. Saya tak salahkan dia, ini kerja media tu lah. Siapa yang buat tu lah. Bukanlah hak dah depan saya ni. Saya dipahamkan yang bawa dia tu dibawa media Madani. Jadi Madani ni tak boleh lah pelaga-pelaga orang. Dia kena cakap benar betul. Kalau saudara YB Kamal Nasir ada cakap benda-benda yang betul, patut disiarkan jugalah. Jangan siar part negatif saja. Isu besar yang dibangkitkan ialah Kerajaan Persekutuan dah bagi geran, kenapa projek ini tidak dapat diuruskan dengan sempurna. Yang saya fikir paling besar lah. Saya pun dah tengok juga sikit. Pertama sekali, geran tu adalah selari dengan undang-undang. Untuk bekalan air luar bandar, Persekutuan kena bagi geran. Dia tak boleh bagi pinjaman. Itu bukan kerana kebaikan, tapi kerana undang-undang, peraturan. Yang kedua ialah selari dengan dasar yang kita capai untuk proses migrasi. Untuk bekalan air luar bandar, Mesyuarat Kabinet pada tahun 1993 telah memutuskan dan dibaca bersekali dengan jadual ke-9 untuk bekalan air luar bandar, tanggungjawab Persekutuan menyediakan geran. Kalau kawasan bandar, state kena buat pinjaman. Sebab itu kalau perlu bank untuk bekalan air di Alostar, Kubang Pasu dan di Kuala Kedah dalam kawasan bandar, kita kena pinjam. Yang kita pinjam 431 juta. Untuk kawasan-kawasan luar bandar, di Jenun Baru, Lubuk Buntar, Sungai Limau, Bukit Selambau. Itu geran sebab dia bekalan air luar bandar. Pergi Merbuk, pergi Lubuk Buntar, pergi Pendang. Ini semua luar bandar. Sebab tu dia bagi geran. Bukan kerana dia baik. Tahu? Bukan kerana dia berihsan. Bukan. Itu peraturan dan undang-undang. Itulah yang dicapai dalam perjanjian penstrukturan semula bekalan air di Malaysia ni selari dengan Akta 2006 tu, Akta Wasiat 2006, Akta 655. Jadi tak payahlah mai duk habaq kata saya sudah baik, kenapa kamu tak urus dengan baik. Tak betul cakapnya tu. Walaupun dia tak cakapnya tu tak bermaksud begitu, tapi diviralkan seolah-olah itulah maksud. Saya kesan kat dia juga. Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan. Cakaplah elok-elok. Benda-benda negatif kita cakap dalam mesyuarat, buat teguran, dalam meeting. Kalau tegur secara terbuka dan diviralkan secara negatif, dia akan memberi impak tanggapan orang kepada state ni lemah. Tak kerti nak ngurus, orang dah bagi duit, tak kerti nak atok projek. Saya rasa saya tak boleh biarkan begitu saja. Ini negeri yang saya diberi tanggungjawab untuk menjaganya. Kita ada penjelasan kepada semua ni dan saya fikir semua orang tahu bahawa selepas tender dibuka pada tahun 2020. Tender itu dinilai oleh Jawatankuasa Tender. Selepas Jawatankuasa Tender peringkat negeri, tender itu dibawa ke peringkat Persekutuan. Kali pertama, walaupun pinjaman ataupun geran, Jawatankuasa Tender yang meluluskan tender-tender ini di peringkat negeri mesti dapat konsen ataupun kebenaran di Persekutuan untuk dibuat keputusan akhir. Maka kontraktor yang berjaya dalam tender-tender itu telah dipilih. Bukan pilih nantikan terus, bukan. Dia dipilih melalui proses yang dikehendaki oleh kaedah perolehan yang digunakan dalam negara kita. Dapatlah kontraktor-kontraktor tu. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan antara 40 hingga 70%. Jadi kos binaan LRA ni semua telah meningkat antara 40 hingga 70. Sedangkan tender diputuskan sebelum kenaikan harga. Saya rasa semua orang dah tahu. Tapi sengaja dibuat macam orang tak tahu. Saya rasa perkara inilah yang patut diperbetulkan.
bukanlah kerana kelemahan mana-mana syarikat yang dipilih atau bukanlah kerana kelemahan kerajaan negeri tak boleh nak mantau projek, tapi berlaku kenaikan harga yang bukan dalam kawalan kerajaan negeri. 40 hingga 70 memang berat tau. Kontraktor mana pun boleh bungkus. Maka dibuat satu proses yang menyumbang kepada kelewatan. Kontraktor ni mohon VOP untuk menilai semula beberapa item dalam pembinaan ni, khususnya besi. Kerana besi meningkat 3 kali sampai 70% kenaikan harga besi. Maka dimohon VOP. Ada beberapa item diluluskan oleh JKR. Tetapi berlaku lagi kenaikan. Selepas tu dipohon lagi VOP. Jadi inilah yang melambatkan. Itu semua di luar bidang kuasa negeri. Jadi Kerajaan Persekutuan kena pertimbanglah untuk semua kontrak. Bukan di Kedah saja. Di negeri lain pun. Kelewatan-kelewatan yang berlaku akibat kenaikan harga barang. Harga bahan binaan. Di Kedah, di Pahang, di Johor, di Kelantan, di Selangor, di mana-mana juga. Semua masalah itu berlaku, bukan di Kedah saja. Jadi saya harap pihak kementerian dapat membuat pertimbangan. Kalau tidak diberi VOP kepada item-item yang berlaku kenaikan ni, semua kontraktor akan menghadapi masalah. Tapi alhamdulillah kita dapat beberapa kontraktor yang sedang membina LRA di Kedah ni, khususnya di Pelubang. Lepas tu kita buat pinjaman. Walaupun pinjaman 431 juta, berlaku kenaikan sekitar 70%. Kira-kira 100 juta tau kenaikan harga. Tapi dia teruskan juga pembinaan atas kapasiti dia sendirilah, dengan usaha-usaha untuk membuat permohonan kelulusan baru tu diteruskan. Negeri menyokong. Kerana kita faham masalah yang mereka hadapi. Bukanlah saja kita menjadi lemah sehingga projek tidak dapat disiap ikut jadual. Tidak. Adalah sebab-sebab yang munasabah yang patut diberi pertimbangan. Itu tentang pembinaan LRA.